Sunny dan Gina merupakan pasangan kembar seiras yang dilahirkan pada 7 April tahun 1974 bertempat di negara Korea Selatan. Sunny dianggap sebagai kakak kerana dia lahir 5 minit lebih awal daripada Gina. Sewaktu Sunny dan Gina baru berusia 3 tahun, ibu bapa mereka telah bercerai. Susulan perceraian tersebut, Sunny tinggal bersama ibunya, manakala Gina pula menetap dengan bapanya. Apabila bapa Gina berkahwin lain, Gina pun kembali dijaga oleh ibunya. Sejak ibu Sunny dan Gina bergelar sebagai ibu tunggal, dia bergelut untuk menara kehidupan mereka sekeluarga. Ibu Sunny dan Gina itu mempunyai tabiat buruk di mana dia suka berjudi dengan membiarkan anak-anaknya bersendirian di rumah selama berhari-hari. Pada masa sama, ibu Sunny dan Gina juga kerap bertukar pasangan. Menginjak usia 12 tahun, Sunny dan Gina telah mengikut ibu mereka berhijrah ke Amerika Syarikat. Tinggal di negara asing bukan mudah untuk Sunny dan Gina kerana mereka berdua perlu menyesuaikan diri dengan budaya baru. Tabiat berjudi ibu Sunny dan Gina pula semakin menjadi-jadi, sama seperti tinggal di Korea Selatan. Sunny dan Gina selalu dibiarkan di rumah tanpa makanan yang mencukupi. Sampai satu masa, ibu Sunny dan Gina telah menyuruh dua adik-beradik tersebut untuk duduk serumah dengan ibu saudara mereka yang tinggal di California. Kebiasaannya pasangan kembar begitu rapat antara satu sama lain, namun tidak untuk Sunny dan Gina kerana mereka berdua kerap bertengkar. Mengenai alam persekolahan mereka, Sunny dan Gina dikatakan sebagai pelajar yang sangat pintar. Cuma dia Sunny lebih menonjol berbanding dengan Gina. Sunny adalah seorang yang berperwatakan, peramah serta gemar untuk bersosial. Gina pula dia seorang yang sangat pendiam dan serius. Tamat persekolahan, Sunny telah melanjutkan pelajarannya ke universiti dengan mendapat tajaan beasiswa sepenuhnya. Gina pula memilih untuk menyertai pasukan tentera udara Amerika Syarikat. Setelah bergelar sebagai seorang penuntut universiti, Sunny ternyata menerima kejutan budaya. Dia mula terpengaruh untuk mengamalkan gaya hidup mewah dengan gemar untuk berparti dan memberi barangan mewah hingga mengabaikan pelajarannya. Selepas prestasi pelajarannya semakin merosot, beasiswa ditamatkan sekaligus menyebabkan Sunny terpaksa berhenti belajar. Bagi menampung gaya hidup mewahnya, Sunny telah bekerja sambilan dengan menjadi pelayan di sebuah restoran. Soal Gina, dia berasa menyesal dengan pilihan kerjanya sebagai anggota tentera udara kerana dirasakannya terlalu lasak. Gina akhirnya berjaya keluar dari kem tersebut dengan alasan pemberhentiannya adalah dengan membuat pengakuan sebagai seorang lesbian. Sesudah itu, Gina bekerja di sebuah kasino. Gina seterusnya mengikut jejak langkah ibunya sebelum ini yang mempunyai ketagihan berjudi. Apabila hutang Gina menjadi semakin banyak, dia sanggup untuk mencuri wang milik rakan dan ibu saudara yang pernah menjaganya selama ini. Perbuatan Gina tersebut bagaimanapun terbongkar sebelum dia ditangkap oleh pihak polis lalu dipenjarakan selama 10 hari dengan pemantauan dari pihak polis untuk tempoh 3 tahun. Hinggalah satu hari, Sunny telah mendapat tahu mengenai keberadaan Gina yang sudah lama dia tidak temui, maka Sunny pun pergi menemui Gina. Pada pertemuan itu, Sunny telah mengajak Gina untuk tinggal sekali bersama dengannya. Gina yang tidak berfikir panjang terus bersetuju dengan perkara tersebut. Timbul rasa cemburu pada Gina selepas melihat kehidupan Sunny yang jauh lebih baik daripada kehidupannya. Manakala tidak, Sunny tinggal di apartmen mewah memakai barangan mahal lagi berjenama dan mempunyai sebuah kereta jenis BMW. Apa yang Gina tidak diketahui, Sunny sebenarnya hidup bermewah sedemikian adalah dengan hasil mencuri wang kad kredit milik rakan-rakannya. Meskipun Sunny dan Gina sudah hidup bersama semula, mereka berdua tetap kerap bertengkar akibat rasa tidak puas hati. Saat kemuncaknya apabila Sunny dihumban ke dalam penjara selepas rakannya membuat laporan tentang kecurian kad kredit yang dilakukan. Sepanjang tempoh Sunny dipenjarakan, Gina mengambil kesempatan ini untuk menggunakan identiti kakaknya itu bagi tujuan penggunaan wang kad kredit yang mencecar ribuan mata wang dolar. Keluar sahaja Sunny dari penjara, dia terus mengambil tindakan undang-undang selepas dia menerima pemakluman tentang identiti yang telah disalahgunakan oleh Gina untuk kepentingan dirinya. Rentetan daripada perkara tersebut, Gina dihukum penjara selama 6 bulan. Tamat tempoh pemenjaraan Gina, dia yang menyimpan rasa dendam tekad untuk melakukan sesuatu terhadap Sunny. Pada malam 6 November tahun 1996, dua orang remaja lelaki yang bernama Yoshi 15 tahun dan Archie 16 tahun telah menceroboh masuk ke dalam apartmen kediaman Sunny. Gina waktu sebelumnya mengupah Yoshi dan Archie dengan kadar bayaran sebanyak $100 untuk menakut-nakutkan Sunny dengan kerja
kerja-kerja pembunuhan akan dilakukan oleh Jenna sendiri. Sebelum sampai di rumah Sunny, Jenna dan dua orang remaja lelaki tersebut telah membeli peralatan pembunuhan seperti sarung tangan, pita pelekat, plastik sampah, bahan cucian dan pistol. Berbalik dengan cerita pencerobohan, salah seorang rakan serumah Sunny telah menjerit ketakutan sebaik saja dia melihat Yoshi dan Archie. Mendengar suara jeritan rakannya, Sunny yang berada di dalam bilik mandi pada waktu itu sempat mengunci bilik pintu bilik mandi tersebut sebelum menelefon pihak polis. Tidak lama kemudian, Archie berjaya membuka pintu bilik mandi dan terus mengikat badan Sunny dengan tali. Begitu juga nasib dengan rakan serumahnya Sunny. Bodoh sajalah pada lebih kurang 2 minit selepas panggilan telefon yang dibuat oleh Sunny, pihak polis telah tiba di lokasi kejadian. Menyedari kehadiran pihak polis, Jenna dan Yoshi duduk menunggu di dalam kereta yang diparking di luar bangunan apartmen bergegas untuk melarikan diri. Dan pula ceritanya dengan Archie. Dia yang ketakutan telah meminta Sunny dan rakannya untuk memberitahu kepada pihak polis bahawa insiden pencerobohan tersebut adalah sekadar lawak jenaka. Kesudahan cerita, Archie ditangkap dengan serta-merta. Sunny dan rakan serumahnya berjaya diselamatkan. Pihak polis tidak perlu mengambil masa lama untuk pengesahan Jenna serta Yoshi dan melakukan penangkapan ke atas kedua-dua mereka. Berhubung dengan keputusan pembicaraan kes, Jenna yang didapati bersalah atas kesalahan melakukan konspirasi pembunuhan telah menerima diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara selama 25 tahun. Archie dan Yoshi yang bersebaik menerima nasib sama dengan Archie dihukum penjara untuk tempoh 16 tahun dan Yoshi cuma 8 tahun. Berdasarkan laporan media, Archie hanya menjalani hukuman penjara itu selama 10 tahun dan Yoshi pula 4 tahun. Tahun 2018, yakni pada usianya 44 tahun, Jenna telah dibebaskan dengan cara pembebasan bersyarat. Jadi siapa tahu tentang keberadaan Sunny yang dilaporkan menghilangkan diri selepas selesai pembicaraan kes tersebut.